النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah Dia pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama mengimarahkan surau As-Solihin pada wahid. Setelah 3 bulan berehat panjang, hak mana yang tak pernah main surau, dia kata memang tak timbul pasal 3 bulan. Kami tak pergi itu kena gaya dah 3 bulan rehat, public holiday. Lalu ni ada isu semasa dia kata macam mana surau nak kena jarak, peri duduk rapat-rapat pula. Oh, dia cakap pandai. Cakap pandai abang dia lepas orang bodoh dia. Inilah muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah kita berehat, surau sunyi sepi. Sampaikan bila nak buka balik surau, kena buat gotong royong. Kadang-kadang ada surau tu sampai tak kena main jenguk langsung. Sawang labah-labah sampai kena kepala. Saya apa kata surau aku pula, dah surau lain. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh disebut juga sebagai bala tentera Allah. COVID-19. Negara yang paling hebat teknologi dia, sebagaimana Amerika Syarikat, tetapi dialah satu negara yang paling ramai sekali yang terlibat dengan positif COVID-19. 2 juta lebih. Dan yang mati hampir ratusan ribu. Allahu Akbar. Dalam sebelah Asia Tenggara, yang paling tinggi kena COVID-19 ialah Singapura. 40,000 lebih kalau tak salah saya. Fakta tak penting. Yang paling penting ialah ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sebagai pembelajaran daripada Allah untuk umat manusia, terutama sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah. Selama ni kita sedar atau tidak, banyak kebaikan faedah yang boleh kita pelajari hasil daripada berlakunya COVID-19. Yang sebelum ni dalam bulan Ramadan tak pernah sembahyang berjemaah dengan keluarga, sampaikan khutbah Hari Raya Aidil Adha, baca depan isteri, baca depan bini, suami itu baca. Tapi ada juga yang lolan, tungkat nak baca khutbah tak ada, dia pendek batang moh buat tungkat. Allahu Akbar. Allah ajar kita. Hari ni tak ada dah kedai 24 jam. Hari tu boleh buka sampai jam 10. Sekarang hanya boleh buka sampai jam 12. Hikmah. Dia kata macam mana surau nak kena sukat 1 meter sedangkan dalam feri duduk rapat-rapat. Biarlah dalam feri nak duduk rapat-rapat, asalkan kita surau masjid duduk 1 meter supaya tidak berlaku jangkitan COVID-19 yang boleh menimbulkan fitnah kepada agama. Andai kata surau pada wahid malam ni tiba-tiba seorang kena COVID-19 sebab duduk rapat-rapat, menimbulkan fitnah kepada agama. Sedangkan agama Islam selama ni pun dah banyak dah fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, tahniah sebab boleh main surau balik dan kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita nak abang sikit saja. Apa tujuan tazkirah ni?
Saya tak nak baca kitab lagi. Ada yang kata, Ustaz, baca kitab pun boleh sebab lah ni maghrib 8.40. Kemudian timai-timai pukul 8. Aisyah pula 8.56. Hampir sejam. Boleh baca kitab. Saya kata bukan saya tak nak mula baca kitab, tapi nak bagi ruang kepada surau, nak bagi ruang pada masjid supaya panggil balik anak jemaah. Mungkin lena dah 3 bulan. Panggil balik dengan tazkirah nikah ni, insya-Allah. Kita nak mula balik. Dia bukan boleh pergi buat kejut gitu. Dia terkejut. Kita panggil pelan-pelan, itu tujuan saya nak buat tazkirah. Jadi surau masjid, walaupun mereka tak ada dalam senarai kuliah saya, mereka boleh panggil saya bila-bila masa. Sebab saya sekarang free. You don't worry. Free masa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita nak tengok sikit. Nabi tersebut balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Malam ni sebagai tazkirah kita nak tengok satu tazkirah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jasad atau tubuh badan yang digerakkan hati, yakni kata hati sama ada baik atau buruk, akan rasalah hati seseorang itu pada diri dia terdapat sifat. Yang pertama kita nak kena faham dulu, dia kata apa dia? Jasad atau tubuh badan digerakkan oleh hati. Maknanya perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, segala mak nenek yang ada pada tubuh badan kita digerakkan oleh hati. Ada orang yang tak sabar-sabar lagi nak main sembahyang berjemaah di surau ni. Pasal apa ni? Gerakkan hati dia. Menjadikan anggota tubuh badan dia suka kepada melakukan kebaikan. Tapi kalau main dengan hati yang tak nak menggerakkan anggota tubuh badan untuk buat baik, daripada boleh main surau, dia tak main. Sampai tak boleh main surau 3 bulan pun dia tak main. Sampai boleh pulang ni pun, dia tetap tak main. Adakah ada orang begitu? Adakah ada orang begitu? Tak banyak. Cuma berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah nak hantar tentera apa lagi ni kepada umat manusia yang macam ni punya ketegangan ni. Allah hantar tentera halus yang tak nampak dengan mata kasar. Virus COVID-19. Ingat nak berubah, tak berubah juga. Pasal apa tak berubah? Sebab hati dia. Jadi apa dengan hati dia? Hati dia ni kotor. Hati dia ni ada penyakit. Hati dia kelaparan, kehausan dan dahaga. Sebab hatilah menjadikan anggota tubuh badan dia sama ada melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan. Tapi kita nak faham dulu. Jasad atau tubuh badan digerakkan hati. Yang dikata hati sama ada baik atau buruk. Dia tak payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang panggil apa dia? Nak buat pengumuman dalam surau ke, nak bubuh dalam WhatsApp ke, tak payah. Tapi orang yang digerakkan hati dia untuk melakukan tubuh badan yang baik, maka dia suka kepada kebaikan tersebut. Bagi orang lain payah. Tapi bagi dia mudah untuk melakukan kebaikan. Sebab hati dia bersih. Hati dia ni tak sakit, sehat. Apa tanda hati yang sehat? Apa tanda hati yang tak sakit? Hati yang bila tubuh badan dia banyak melakukan kebaikan. Sejarah masa lampau kita jangan fikirlah. Jadikan dia lipatan sejarah. Adabi melazatkan, adabi menyelerahkan. Adabi cerita lama. Jangan duk cerita dekat orang apa dia yang kita buat dulu, cerita lama. Tapi kalau hak cerita lama tu sampai umur 60 dia jadi lagu tu lagi plan. Kalau cerita lama dia duk jahat sampai ni umur dah nak mati pun jahat lagi plan. Orang zaman silam dia jangan cerita ke orang. Biarlah jadi rahsia peribadi dia, minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi alhamdulillah dengan hati yang makin hari makin baik,
Dengan hati yang makin hari makin tenang, dengan hati yang makin hari makin sihat, hati ni mampu untuk menggerakkan tubuh badan dia, memperbanyakkan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok, kita muhasabah diri kita. Pejam mata dalam 1 second. Jangan pejam banyak-banyak. Jangan pejam lama-lama. Kau tengok. Pejam dalam 1 second sudah. Muhasabah diri kita. Adakah aku sampai masa dan ketika ini, saat ini aku banyak melakukan kebaikan? Aku buat baik banyak lah. Ada orang kata, esok di akhirat, kalau baik itu lagi banyak daripada jahat, walaupun kita pernah buat jahat, tetapi kita memberatkan timbangan mizan sebelah kanan, maka memungkinkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebut juga, kita nak baca selalu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil amalan pun Allah kira, sebesar sekecil-kecil kejahatan pun Allah kira, dan Allah akan balas setiap kejahatan yang kita buat. Tapi ada yang kata, kalau esok di akhirat hak berat tu belah kanan, maka dia menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada bermakna agak-agak. Boleh fikir ke tak? Satu ayat Allah kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi mai satu masa pula, siapa-siapa yang bila dia timbang mizan, tiba-tiba timbangan mizan dia terberat belah kanan daripada belah kiri, maka menyelamatkan dia daripada terjerumus dalam neraka Allah, tetapi memasukkan dia ke dalam syurga. Apa sebenarnya yang kita nak cari atas muka dunia Allah ni? Sewaktu kita hidup atas muka dunia ni, iaitulah rahmat dan kasih sayang Allah. Kadang-kadang walaupun orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tiba-tiba lebih sikit dia melakukan amalan, dengan rahmat dan kasih sayang Allah menjadikan dia insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah Akbar. Perbaikilah hati kita. Bagilah makanan yang cukup pada hati kita. Ni, buku apa ni? 8.20. Bukan beli lama tengah jam ya. Ha? Baju beli. Ikut lagi waktu start kan negara itu. Mampu lah. Baca. Insya hobi kau. Hobi kau. Anjing dia cakap saya. Dia pindah rokak hari ni. Sampai kita masuk semua. Kenapa masuk semua tak apa? Tapi aku tak mampu masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Masuk rakaat pasal lebih kuliah tak apa nak. Daripada masuk rakaat. Kasut kita hak baru beli. Tak ada lama mana, pakai pun tak repol lagi. Tinggal sebelah tak ada. So nak buat apa? Sebelah ambil 2 belah. Dia tak ada capai, dah capai sebelah. Memaku ayun. Allah Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Jasad atau tubuh badan yang digerakkan hati. Yang dikata hati sama ada baik atau buruk. Rasalah hati seseorang itu pada diri dia. Terdapat sifat. Yang kita sambung yang kedua. Yang tadi kita kata pada dia. Yang tadi kita kata, siapa-siapa yang ada hati, tapi hati dia rosak. Siapa-siapa yang ada hati, hati dia ni kehausan. Hati dia ni sakit. Maka mengundang kepada anggota tubuh badan dia untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah, melalaikan hidup dia daripada mengingati Allah. Boleh faham? Jangan jadi macam tu lah. Habis amal soleh. Allah bagi satu pengajaran, Allah bagi lagi satu pengajaran, tak mau berubah juga. Habis. Jangan jadi macam tu. Jadi orang yang nak memperbaikan hati supaya anggota tubuh badan kita juga melakukan kebaikan. Pasal apa kita jadi hati rosak ni? Apa tanda orang tu memiliki hati rosak? 2. Banyak, tapi kita bagi 2 saja malam ni. Pasal apa? Dah kata Aisyah nanti. Yang pertama, muslimin muslimat rahimakumullah, tanda hati seseorang itu rosak ialah apabila dia memiliki sifat ujub. Ujub ataupun perasan dialah yang hebat. Ni bahaya. Ada orang begitu. Ada orang hak rasa dia hebat, orang lain semua lekeh. Ada. Ada orang hak dia tengok orang lain hebat si berada dia jadi lemah.
Dia pelik. Dia tengok bini orang cantik pada bini dia, apa dia jadi lemah. Macam mana bini dia tu bodoh tiang raya tu. Tak sesuai langsung dengan lelaki dia. Perut macam kacang angin dengan gigi tak tahu. Gigi sekor nama. Nak tak tahu apa, dah tak kenal. Jangan aku menazang kau, bini aku muda pada aku. Jangan duduk jelah dah dengan aku. Apa dia ni? Orang yang macam ni, dia rasa dia saja hebat. Kalau dia ada ilmu agama sikit, dia rasa dia hebat daripada orang lain. Sedangkan kita tak ada pernah yang kau boleh rasa hebat. Ada orang yang lagi hebat daripada kita. Di segi apa pun? Di segi harta benda, kalau kita rasa harta kita banyak, ada lagi orang yang harta lagi banyak daripada dia. Kita tengok Qarun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi janganlah jadi orang yang harta banyak, tiba-tiba macam Qarun, tak mensyukuri nikmat harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Cuba kita tengok sahabat Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Auf, orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi memberikan harta dari perjuangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita ni harta tak banyak mana. Ada juga orang yang harta dia banyak, tapi makan tak banyak. Pada akhir ada, oh harta banyak, tapi sayanglah. Dia kata, babak tak ada rian. Di simpan 3 tu jual sekilo, lori halu-halu. Sekilo RM37. Oh, yang apa dengan RM37 sekilo? Semua murah lagi saya beli. Mana hari ni jumpa dah yang murah zaman tu. Dari yang Eropah pun sekilo $1 ni. Kenal yang Eropah, yang Belanda. Allah Akbar. Kedai kuih sampai lepu. Nak sekedar apa pun lepu. Tunggu nak makan free semua, payah. Tapi malam ni tak ada makan free. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu contoh dia. Kalau dia rasa dia handsome, dia rasa dia segok handsome, dia tu akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada lagi orang yang lagi handsome daripada dia, ada lagi orang yang lagi segok daripada dia. Ni, kadang-kadang iblis lah yang duk main peranan, duk membolak-balikkan hati kita supaya kita rasa kita hebat. Sedangkan tidak ada yang hebat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, akan rosalah hati seseorang itu pada diri dia terdapat sifat ujub, bahawa dia sajalah yang istimewa, pun ada lagi orang yang lebih istimewa daripada dia. Apabila sifat ujub berluasa, timbullah pula sifat yang kedua, iaitulah tamu. Yang kedua tamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sifat ujub, bahawa dia sajalah yang istimewa, dan ada pada dia lagi orang yang lebih istimewa daripada dia. Apabila sifat ujub berdosa, maka timbullah pada satu sifat yang nama dia tamu. Hadir pada ujub ada dekat dia, tamu ada dekat dia. Hadir. Benda ni muslimin-muslimat rahimakumullah, tanda hati seseorang itu rosak. Dan dengan hati yang rosak itu menjadikan anggota tubuh badan dia tak suka untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang kita buat pada malam ni. Maka orang tu salah satu dalam diri dia ada sifat ujub, yang kedua ada sifat tamak. Allah Akbar. Hak tamak ni lagi bahaya. Hak tamak ni lagi bahaya. Nak dengar kata orang tamak. Macam mana satu family, saya dapat telefon, si isteri yang kematian suami dan pak mentua dia masih lagi ada. Yang pak mentua dia pula duk berebut nak ambil harta peninggalan anak lelaki dia. Daripada si isteri pula tiba-tiba tidak ada anak lelaki, hanya ada anak perempuan. Allah. Nak dengar kata tamu. Dia tu bukan dan nak bela lembu kebak. Ni bukan orang berdua ni.
Bukan ada masa pun nak belah lembu kebah. Tapi tak boleh tengok orang lain kat belah tu dia nak belah juga. Last sekali lembu dia jadi apa? Lembu dia tu tetap jadi lembu, tapi dia tu lebih teruk daripada lembu. Ada? Ni nak buat korban ni lembu dia nak jual dulu. Walaupun kadang-kadang lembu dia tak pernah duduk dalam kandang. Duduk dalam kepor kan. Lembu sepatutnya duduk dalam kandang, tapi tak duduk dalam kandang, duduk dalam kepor kan. Banyak cerita. Ni ada satu kawan saya, orang belah-belah sana, belah-belah yang ingat. Dia tak kata ustaz, dah 5 macam tu. Orang dia beli. Awak saya tanya dia. Dia ni ustaz, kerjaan. Lalu dia kerja. Tak tahu lah bila. Dia tu ada duit. Dia beli paru, dia beli enjin. Lepas tu dia pergi tambak di tempat kami. Sampai kami, orang betul-betul layan ni pun tak ada paru lah tempat nak tambak. Kan? Ada orang tu. Dia tu perut sampai naik teritik. Dia kelak jangan-jangan. Tapi duk pergi tambak juga di sungai. Ni kau nak kata orang rakam. Ni rakam Facebook ke YouTube? Facebook. Dia beli raya tu. Dia duduk kat aku lama kan. Dia mikrofon tu. Macam dia duduk kat aku lama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar. Lagu ni pun ada manusia. Dia tu mungkin pandai sikit kot, dia boleh hejah lah ke mana, orang tak tahu lah. Boleh satu parking dekat dia. Sedangkan kelab pun jarang boleh. Lesen nak jadi nelayan pun tak ada. Semata-mata ada duit lah. Beli peru, beli je. Ni bukan apa nak kata, orang abang aku. Betul kat aku, tak tahu. Agak-agak betul kat aku. Orang belah sana lah, bukan belah China. Dia apa kata belah China apa? Lu belah sana. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tamak. Bukan kita tak bagi. Tak apalah dia ada kemampuan. Buatlah itu suka dia lah. Tak ada masalah. Okay lah. Tapi jangan kita buat tak ada salah kita makan. Hanya diri kita sendiri yang kita tahu. Aku buat satu-satu benda ni pasal apa ni? Hatamak ke? Halabah ke? Sama juga orang makan budak rakyat. Buat rumah ni makan budak rakyat. Sama juga. Dia selalu di rumah tak lebih daripada 12. Tapi bila dia main makan penuh kaki, dia ambil dulu. Ambil dulu 3-4 bulan bulan tinggal dia. Sampai malu dia tanda saya lepas bulan saya nak dia kulit tu pula. Tak ada nak habis bulan kau tu ambil dulu bulan tinggal. Lagu tu pada manusia. Hak lagi teruk dia ramah semua. Hak lagi teruk dia ambil 5 bulan dia ramah semua. Belenyat keluar kat jari. Allah Akbar. Benda ni tanda orang yang memiliki hati yang rasa, yang kadang-kadang kebaikan yang dia buat tu timbul satu rasa yang nama iri ria. Ini yang paling bahaya sekali. Mukadimah kita tazkirah malam ni nak bagi faham. Pejam mata muhasabah diri kita. Sejauh manakah apa hidup kita yang kita isi? Adakah kebaikan lagi banyak daripada keburukan? Dan apa yang kita didik dengan anggota tubuh badan kita ni? Mata kita tengok apa? Ayat Quran. Mata kita tengok apa? Jalan untuk menuju ke masjid dan surau. Telinga kita dengar apa? Dengar orang alun ayat Quran. Telinga kita dengar apa? Dengar orang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengar tazkirah, dengar kuliah maghrib. Tangan kita buat apa? Menyalurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. COVID-19, berapa ramai orang yang terputus bekalan makanan. Kalau kita ada rezeki lebih, bagi salam, bagi sekeping berkah kat dia pun, dia rasa mensyukuri nikmat Allah. Tapi ada juga orang hari ini hari-hari masjid berkeluar umat nak kata orang, aku kalau ngajak tak kata orang tak sedar. Dia macam makan berlian, tak ada setan, no, tak ada. Masjid buat assalamualaikum kepada semua anak Korea, kampung sekian-sekian, mungkin sekian-sekian. Boleh datang ke masjid untuk mengambil bekalan makanan. Seandainya bekalan di rumah tuan-tuan terputus bekalan. Ngajak baru. Sampai ke masjid dia tak bagi. Awak sehari ambil. Isu ni pula. Assalamualaikum, Pak Imam nak ambil ni barang masjid, bantuan masjid. Bukan mari merah. Mari merah. Orang ni nak ambil pula.
Bukan maknanya bila dah boleh ambil itu nak boleh ambil hari-hari dah. Orang kata bila terputus berkandang, takkan hari-hari terputus berkandang. Takkan bekas 5 kilo ambil kemarin. Hari ni ambil dah. Ni makan ke sekedar. Kan? Ni manusia budi pada Allah. Macam-macam perangai sikap manusia. Ada yang ambil kesempatan pada orang lain. Ni main daripada mana? Main daripada hati yang sakit. Nak dipendekkan cerita muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dua benda yang menggambarkan kerosakan hati. Yang pertama ujub, yang kedua tamak. Ubat bagi kedua-dua penyakit ini. Kita tengok ubat dia pula. Ubat bagi kedua-dua penyakit ini ialah yang pertama tawaduk ataupun rendah diri. Maknanya nak cari ubah, nak cari penawar untuk nak bagi hati tu tak sakit, nak bagi hati tu kembali tenang, nak bagi hati tu boleh mengubah tubuh badan kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara kita kena memiliki satu sifat yang nama dia tawaduk. Apa makna tawaduk? Maknanya rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak sihat je. Mak tak sihat. Aku ni nak dapatkan ubat aku saja 2,000 sebulan. Kemal kan. Macam orang bandar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar. Alhamdulillah. Sihat lah buat masalah ni. Hebat tak? Kita jadi bomoh. Tuan bomoh ni. Saya nak minta ubat ni. Awak, anak dah, dia kaya, tak berhenti, yang tak tahu buat apa dah. Bila teruk sangat boleh percaya. Cuba hang percaya kau guys. Tak pernah lagi lah aku berubah orang tak ada. Bila dia bawa-bawa esok dia tanya lah. Jangan nak amal kau. Lego ni mah, tak payah dah. Lego tu rumah, tak payah dah. Itu dia kata kan, kena amal dah, anak tak payah. Ni kena bawa begini. Saya ni bolehlah nak minta ubat tapi ikhtiarlah. Setakat ini kita mampu. Nak lega, nak sembuh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ni tak bomo yang tawaduk, yang rendah diri. Sama kita. Orang yang rendah diri, semua sama. Amalan dia depan orang sama, amalan dia di rumah seorang diri pun sama. Hebat. Tapi kita bimbang yang amalan depan orang tak sama dengan amalan kita di rumah. Tapi boleh gagah dah juga. Sebab kita belajar untuk melakukan kebaikan. Ada orang depan orang pun aku tak heran. Duk makan itulah walaupun benar Ramadan. Ada orang belakang orang pun makan, depan orang pun dia makan. Yang ni lagi hukum aja. Allah Akbar. Jadi yang pertama kata dia, ubat bagi kedua-dua penyakit ini ialah yang pertama tawaduk ataupun rendah diri. Yang kedua muslimin muslimah rahimakumullah, ubat bagi kedua-dua penyakit ini. Ubat apa penyakit apa ni? Penyakit ujub, penyakit tamak. Apa ubat dia? Yang pertama tawaduk ataupun rendah diri. Yang kedua memperbanyakkan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ingatan kita yang khusus, yang paling utama kepada Allah? Iaitulah dengan mendirikan solat. Sembahyang dia boleh kiki. Hati kita daripada rosak, hati kita daripada sakit menjadi hati yang sehat. Sebab dengan sembahyang sudah ada ayat Quran. Walaupun kita sembahyang baca Fatihah, walaupun kita sembahyang baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, tetapi ayat Quran itu menjadi satu penawar ataupun ubat bagi menyembuhkan penyakit hati. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun kita tak dan nak baca Quran di rumah, tapi kalau kita mes dengan jemaah, sekurang-kurangnya kita dengar orang baca ayat Quran. Kita imam baca ayat Quran. Macam tak? Kita dengar. إلى قريش إلى رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Esok pernah lagi surah panjang sikit. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. So pernah lagi panjang sikit.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sepenat lagi baca. Walaupun kita tak boleh baca dengan hafal, tengok Quran. Tambah zaman teknologi pula. Tadi kalau kita pergi masjid, buka telefon, cari surah apa yang kita nak baca dalam telefon, boleh baca. Tadi saya pergi masjid awal. Allah, masih baik lagi. Saya rasa alhamdulillah. Jazakallah. Awal. Sesampai masjid tadi pukul 12.30. 12.30. Ada yang awal pada pukul. Ada orang. Ada. Wali pukul wali. 12.30. Kita tak nak duduk depan, tapi yang ini kita yang boleh duduk depan sikit. Kita mainkan dan duduk depan belakang. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang macam duduk belakang. Dia main web, dia tak duduk depan, duduk belakang. Apa saya buat? Tabung tak ada lalu, dia boleh balik. Yang kedua, tak ada orang, dia balik dah. Ya. Tapi hari ni alhamdulillah. Hari tu dia duduk kelang kabut. Masjid boleh masuk 60 orang saja. Ada yang bawa kain sejadah, tutup muka sampai kat kita bagian. Pakcik rumah nombor 61. Tak boleh. 61. Kan kena balik. Jadi dari saya balik berapa? 61. Orang balik kat 60 kan? Balik dulu. Minggu depan ada 61 tu masuk dalam kenaran. Dia bukan jawatan kau saya ingat muka aku. Kalau jawatan kau saya tak ingat muka aku, pakai balik pula. Kan? Allah. Tapi hari ni alhamdulillah keluar satu kenyataan masjid di negeri Kedah boleh sembahyang Jumaat ikut keluasan masjid. Alhamdulillah. Bawa kerja nyeri, bawa emas, bawa semua. Lepas tembok dia kena tembok dia, tidak nanti. Asal pergi taman mana tembok, asal pergi taman mana tembok. Tak asal tembok nyeri je. Tapi dia tak dibaca, terlepas jum. Aku dah masa pun tak nak 36 naik nombor 28 pun dia sejuk, dia tak boleh baca. Cuaca sejuk. Dari kita berpijak tak buka ke apa. Ada dua orang ni dia sejuk, tak boleh baca. Kau buat aku tinggal 28, mampu lah pun. Orang tak boleh baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslim rahimakumullah. Tiba-tiba hari ni pergi masjid tak penuh pula. Banyak lagi ruang di belakang. Tak penuh. Jadi minggu depan boleh pakai ramai. Orang lelaki pergi masjid untuk menunaikan solat Jumaat sebab rindu 3 bulan tak pergi Jumaat. Duk tagak awak tak pergi. Mari kita tak masuk. Dia tak boleh masuk, tak pergi orang tu. Itu masalah. Allahumma salli ala sayyidina. Surah-surah pun dah boleh dah. Orang perempuan pun boleh main dah. Malam ni orang perempuan dapat tiang. InsyaAllah lepas ni dia dah ramai balik. Pasal apa ni? Sebab baru nak bergerak. Sekalian muslimat rahimakumullah. Ingat Allah. Baca Quran. Surah saya setiap malam kalau saya tak buat tazkirah. Di surah saya buat tazkirah seminggu 2 kali. Selain daripada malam tazkirah, saya buat baca surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ila rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi hampa nak dusta ni? Allah bagi kat hampa macam-macam. Kesihatan. Siapa bagi? Rezeki, makan, minum. Siapa bagi? Mendustakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tetap melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tanya dalam surah Ar-Rahman. Cerita tentang nikmat Allah, Allah tanya, nikmat apa lagi yang kau nak dustakan boleh? Muslimat rahimahullah. Zikrullah, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama mendirikan salat, yang kedua memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia pujian Allah? Yang pertama sekali mintalah. Kalau tak boleh hafal, bacalah sekali-sekala. Kalau boleh selalu Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna? Jama. 99 nama Allah. Selain daripada itu, puji-pujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita nak baca. Dan siapa yang baca Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 33 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Berapa? 33 kali Allahu Akbar. Berapa? 99. Sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100. Siapa-siapa yang setiap kali lepas sembahyang baca benda ni 100 kali, termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi Rasulullah SAW, Allah janji mengampunkan dosa dia walau banyak pun dia. Allah Akbar. Ibadah. Tapi bolehkah saja-saja nak baca? Bolehkah saja-saja nak baca? Berapa ramai orang tak baca? Itu tanda dia hati hati yang belum sihat. Kita kalau sembahyang di rumah pun tak tahu dan baca harus sembahyang ni. Hampa jangan angkat tangan kau nak tengok. Kita ni harus sembahyang hari-hari, setiap malam, setiap hari semalam 5 waktu ni, agak-agak setiap waktu kita baca 33 kali, 33 kali, 33 kali. Faham aku dah. Nak saya tanya seorang-seorang. Jangan tanya ustaz, buka pintu tu lagi tanya seorang. Jangan tanya pasal. Betul-betul. Kadang-kadang kita waktu Allah Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tak ada. Ilaihi Rabbana. Abang, ni nasi sarah jenah ni. Dan Habis. Allah Akbar. Tu kita harus sembahyang ni. Kadang-kadang tak buat. Bukan kita nak kata kat siapa-siapa dah. Cuma kita muhasabah diri kita. Ni nama dia tazkirah. Aku ni ada berubah apa kalau kita ada baik? Bila aku nak mula ni? Aku nak mula bila ni? Takkan tak nak mula lagi pun. Aku dah hampir sampai ke garisan pertama. Takkan aku tak kecul lagi macam biasa. Kalau nak siap relax dulu. Biasa tengok awal-awal ni garisan penamat. Garisan penamat. Ni dah nak sampai dah garisan penamat. Tapi dia buat loleh. Orang ni dah sampai banyak orang. Kita kena pecut ni. Umur 60 ni lagi kena pecut. Pencin, kerja pun tak ada. Dia kerja pun kita tak kelapang lah. Sebab tu lah pencin ni bagi umur 60. Bagi umur 50 lah. Kenapa? Dia lah. Dia kerja macam sahabat. Kalau apa dah? 60. Surau bersama ni. Ngaji bersama ni. Celau. Ni waktu kita tak nak kerja apa ni lah yang kita manfaat betul-betul. Harga diri kita. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Muslimin muslimah rahimakumullah. Yang pertama mendirikan solat, perbaiki solat daripada hari ke hari, masa-masa, daripada sembahyang seorang, sembahyang berjemaah, daripada sembahyang tak kira waktu, tiba-tiba kita sembahyang di awal waktu. Waktu pun kita gagal, tidak? No? Allah Akbar. Saya pun tak tahu lah. Allah lohok pukul 1:26 jadi pukul berapa kita kan? Siapa tu buat lohok kemas semua 1:26 kat ni. Nak saya bawa juga. Orang nak boleh kan? Dia buat lohok. Okey. Mari 7. Kita gagah mes-mes mau. Mari tepat masa. Ya. Kalau sembahyang di rumah saya tak tahu dah. Abang, mari dulu. Ya, abang tengok berita, tengok apa dia boleh, apa dia tak boleh. Banyak kata dia buka dah bila untuk ambil. Dia dah kira dulu. No, abang, mari masuk nama. Siapa orang tengok berita dulu, lepas semua sembahyang. Aisyah, pukul 8:56. Dan ingat berita dulu. Memang nak bagi apa lah, rentan ni lah apa lah. Tak ada abang main. Yang lain ni abang apa pula. Lepas tu. Allah. Dia mendengar, oh ayah weh, boleh pergi masjid dah. Surau boleh pergi dah. Ada abang boleh pergi masjid surau. Ada. Jadi dia buat video aku tadi. Muslimah rahimahullah. Lagu ni manusia. Perbaiki sembahyang.
baca Quran, memperbanyakkan zikir. Ilahi Rabbana subhanallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah, sadiqul badrul amin. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Bukan payah. Tapi tak boleh buat. Lagu Hindustan makna haram tak kan? Dia menyanyi balik. हर दिल जो प्यार करेगा मेरा ना होगा. Pandai tak? Charte charte boleh nyanyi balik. Zikir ni paling senang. Apabila zikir pada annahu qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan payah. Tapi nak buat dia jadi payah. Pasal apa? Hati dia sakit. Bukan payah nak bagi surah, mutu ada tak boleh RC naik wai suku. Lagi-lagi, tapi yang tak boleh main pada mutu wai suku sebab hati sakit. Mikrofon ni kena gelkan. Sampai bawa ngaji dengar orang azan di pedawai, tapi orang pedawai tanya pening tak? Ni, apa doktor ni aku dengar. Oh pedawai tak lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar jemaah. Stika pada wahid penperah lah. Kalau ada pertandingan lawan stika surah penperah pada ini. Tapi aku pening orang pada wahid tanya. Kau telinga semua semua. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pasal apa? Kita bimbang takut hati kita sakit. Tapi kami bukan sakit hati, Ustaz. Kami bukan hati sakit, kami sakit hati kan? Anda sakit kami. Allah memang boleh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu di antara mukadimah kita pada malam ni, cerita tentang marilah sama-sama kita mengubah diri kita. Dengan cara kita senantiasa menyuburkan hati kita dengan inayatan kita yang tak putih-putih kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah jadi kasih sayang kepada kita, dapat rahmat dari Allah, redha Allah, keampunan daripada Allah, dan Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus sebagaimana yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita buat kita ni dulu, insya-Allah tersambung pada bila-bila masa. Bila apa panggil aku main? Tak ada jadual. Dia tak kira ada jadual. Apa panggil aku main? Faham tak? Ha? Lupa setiap jam. Ada. Insya-Allah. Jadi minggu lepas tak ada orang. Saya dengan royan. Mana kalau kita ni balik, insya-Allah. Kalau doa balik balik lah. Jadi tak apa-apa jalan. Dah. Sebab minggu depan 3 hari bulan mak saya pula. Saya pula sampai 8 bulan. Lepas doa. Beri merentan diri. Lepas doa. Dua tahun barang sampai mana? Bawa motor tak apa dah. Kita pergi rumah Tuhan yang di belakang. Hotel di belakang. Di belakang. Di Makau. Berdoa dia balik. Tak balik tak apa, tak apa. Tak balik lah aku kan. Apa berdoa dia balik ya. Apa yang kata balik tak balik lah. InsyaAllah kita sambung di masa, iaitu mukadimah yang seterusnya. Apabila jasad seseorang itu terpisah daripada badan, semuanya mungkin menjadi hak orang lain. Dia apa boleh? Apabila mati seseorang ada, maka semuanya jadi hak orang. Tak ada satu pun jadi hak. Kita baca insyaAllah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau perbaikilah diri kami, Engkau sempurnakanlah amalan kami, Engkau jadikan kami kalangan hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau lindungilah kami dari sebarang perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan dan celaanmu kepada kami, Ya Allah, yang boleh menjauhkan kami dari nikmat syurgamu, Ya Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.